Bismillahirrahmanirrahim. Bersua kita kembali dalam siri perkongsian Umi Purfas. Hari ini Umi macam terasalah nak share sedikit pada para pendengar sekalian tentang pengalaman Umi membuat kerjaya lah, membina kerjaya sendiri dalam rangka Umi ingin menjadi ibu suri rumah. Impian dan hasrat yang pertama nak jadi seorang ibu yang mendidik dan mengasuh sendiri anak. Tapi di masa yang sama, kita sebagai seorang wanita kan, kita ada juga hasrat untuk membantu suami untuk menambah pendapatan keluarga. Tambah kalau di masa-masa yang ekonomi tidak begitu baik ataupun kegawatan ekonomi peringkat negara dan dunia kan, lagilah kita ingin memberi sumbangan dalam keluarga. Itu berlaku pada Umi juga. Umi habis-habis belajar dulu memanglah tak kerja mula-mula tu. Memang full time lah dekat rumah untuk menjaga anak dan mendidik anak. Okey. Tapi dalam masa yang sama Umi fikir juga macam mana nak cari jana keuangan sendiri yang boleh membantu abah kan dalam dari segi keuangan keluarga lah kan, sebab tambahan dengan semakin dari setahun ke setahun barang makin mahal kan, sara hidup perlu lebih tinggi lagi. Jadi kita macam tak senang duduk lah orang kata kan. Jadi bagi Umi bermula dengan membuat terjemahan buku. Masa zaman-zaman dulu tu dengan Dewan Bahasa dan Pustaka ada organize kan, mereka-mereka yang boleh membuat terjemahan ni di rumah. Jadi Umi pergilah kursus intensif terjemahan anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka, dan Umi mula menterjemah buku. Adalah dapat beberapa buku yang Umi ilmiah, buku-buku ilmiah yang Umi terjemah dari ayat ke ayat. Jadi masa tu bayaran cuma 10 sen satu patah perkataan. Jadi kalau buku universiti yang tebal dalam beberapa ratus halaman tu, dapatlah banyak jugalah, orang kata berbelas ribu jugalah dalam masa 6 bulan Umi buat tu kan, satu-satu buku tu. Kalau orang lain buat 2 bulan, Umi buat 6 bulan sebab Umi just allocate 2 jam je sehari untuk kerja-kerja terjemahan tu. Sebab Umi ada peranan utama tadi kan untuk menjaga anak tu, jadi Umi tak naklah spend banyak masa untuk membuat kerja-kerja yang kita pilih sendiri ni, sebab kerja utama kita, kerja asasi kita adalah dengan anak-anak tadi kan. Jadi memang Umi ubah suailah satu bilik kat rumah tu untuk menjadi mini office, dan dekat situlah Umi duduk dan sambil menterjemah buku kan. Bosanlah juga sebenarnya kan, nak tak nak buat juga sebab dapat duit kan. Jadi sebab niat utamanya untuk menambah pendapatan keluarga, so capailah hasrat tu. Jadi di masa-masa yang lain Umi pernah juga membuat bisnes lah. Masa dulu tak ada bisnes online. Jadi bisnes, sebab Umi duduk di Kedah, Umi asal Johor. Jadi setiap kali balik kampung tu Umi akan bawa kan barang-barang daripada Kedah lah, siam ke apa, untuk dibeli secara cash dan jual kepada saudara mara dan rakan-rakan di Johor dengan secara bayaran ansuran. Dekat situ kita dah dapat keuntungan. Dan bila balik Johor tu, beli kain Ella di Singapura ataupun barangan-barangan produk Johor untuk dijual kepada saudara mara dan sahabat di Kedah pula. Dekat situ Umi ada macam sort of business lah juga kan. Walaupun kadang-kadang macam ada sindiran-sindiran nakal lah daripada kan individu-individu yang tak berapa senang melihat kita berusaha tu. Ada juga lah tamparan macam dari segi untuk merendahkan moral kita ni. Tapi Umi tak kisah. Umi kata itu adalah asam garam kehidupan kita. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, kita on je. Sebab at the end of the day, kita yang dapat keuntungan tu kan. So redah juga. Buatlah kerja-kerja bisnes tu buat beberapa tahun jugalah. Dan kemudian Umi juga pernah semasa mengikuti abah ke United Kingdom, Umi juga cuba untuk menambah pendapatan keluarga dengan menjual makanan. Kat sana ramai student.
Jadi musim sejuk tu selalu lapar. Jadi masak ni lah, mi rebus lah, kari pap lah, nasi lemak, jual dengan student-student di sana. Dapat juga keuntungan kan. Tapi penat lah sikit sebab masak ni kita kena bangun awal kan. Make sure benda makanan tu dalam keadaan bersih, sedap dan segar untuk dimakan oleh pelajar kan. Dan mereka tak kisah untuk membeli sebab memang tak sempat nak masak. Jadi kalau ada macam mereka-mereka yang mengikut suami kan, jadi free yang memasak dan menjual pada mereka, memang laku insya-Allah. So Umi pernah mengalami ataupun mempunyai pengalaman lah berkejaya sedemikian, dan itu juga tidak menghalang Umi untuk membantu pendapatan keluarga. Selain tu ada macam kalau pelajar-pelajar dekat UK tu, biasanya kalau mereka balik tu akan dapat permit untuk membeli kereta ke apa. Kami pernah melalui peristiwa tu, yang kita tak adalah perlu sangat kereta-kereta mewah tu. Tapi kita beli dan kita jual ke Malaysia dan dapat sedikit keuntungan. Jadi 1001 cara, kaedah untuk kita menambah pendapatan keluarga ni, cuma kena berusaha lebih sikit. Cari modal. Kami tak ada modal, tapi kami pinjam dengan adik-beradik ke apa untuk memberi modal tu, dan bila dapat untung tu kita share lah keuntungan tu kan. Kalau dari segi kata nak tunggu duit selonggok baru nak buat bisnes ke apa, kadang-kadang tak move on kan macam tu. Tak boleh bermula, tak boleh start kan. Jadi kena fikir cara-cara bagaimana untuk mendapatkan modal awal tu kan, dan macam mana nak pusing perniagaan tu. Dan selepas tu ada juga pengalaman Umi menulis buku-buku lah. Sekarang ni banyak Umi menulis buku-buku kan. Buku-buku pengalaman kami sendiri, buku macam mana Umi mendidik anak-anak sehingga mereka berjaya menjadi hufaz Al-Quran 30 juz, cemerlang dalam bidang akademik dan juga berkejaya dalam bidang profesional kan. Ada 4 buku hasil tulisan Umi yang kini boleh didapati di pasaran, boleh dibeli secara online daripada kami insya-Allah. Buku-buku yang boleh Umi galakkan setiap rumah ada menyimpan set buku Umi ni sebagai rujukan harian. InsyaAllah follow through apa yang Umi share dalam buku-buku ni sebagai panduan kehidupan para ibu bapa untuk mempermudah. Jangan membuat kesilapan-kesilapan yang Umi buat, tapi mempermudah agar dapat hasil yang insyaAllah seperti apa yang diidamkan oleh para ibu bapa. InsyaAllah, sehingga kita bertemu di lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.